Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Andrin bin Muhammad Hamim, seorang agensi director daripada RSI Konsortium. Jadi hari ini saya akan berkongsi ilmu mengenai tajuk handling objection ataupun menangani bantahan. Jadi dalam proses seorang advisor takaful berjumpa prospek dan menerangkan mengenai manfaat takaful, mesti ada jumpa banyak bantahan daripada prospek kita itu. Jadi walaupun macam-macam bantahan yang kita akan jumpa, kat sini saya hanya rumuskan hanya beberapa saja dalam video yang pendek inilah. Jadi diharap dengan beberapa poin ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam menjumpa prospek kemudian. Jadi secara rumusannya ada 4 poin yang boleh kita gunakan atau alasan yang digunakan oleh prospek dalam membuat bantahan. Dan di sini saya akan terangkan cara-cara untuk menanganinya. Jadi biasanya alasan yang akan diperolehi oleh para advisor sekalian ialah no money atau tiada duit. Ini biasa. Ini yang paling sangat biasa tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa. Okey. Itu sebab semasa kita jumpa, bila dia kata minta maaf saya tidak ada duit, apa yang kita sebagai advisor takaful ini boleh buat ialah kita tolong dia buat fact finding. Kadang-kadang dia jadikan itu sebagai alasan sahaja. Okey. Jadi kita tolong dia buat perbelanjaan, pendapatan dan perbelanjaan. Kita tolong dia sort out, kita tolong kaji dia berapa pendapatannya, berapa perbelanjaan dia. Jadi bila kita tolong, contoh pendapatan sekian banyak, okey, belanja dia, contoh belanja yang tetap, apa dia, overhead yang tetap. So ada lebih, yang lebih tu berapa, mungkin banyak pergi ke benda yang tidak perlu. Contoh tengok wayang seminggu 2-3 kali, contoh. Kat situ kita cadang kat dia bajet untuk outing, untuk makan atau untuk tengok wayang tu, kita cadang kat dia, simpanlah kat takaful. Sebab kat sini kita perlu educate prospek kenapa perlu plan takaful untuk perlindungan. Bukan banyak pun, cuma 10%. Tujuan dia untuk menjaga 90% pendapatan jika ada timpa musibah. Okey. Jadi macam itulah, bila kita jumpa keadaan tiada duit, kita tolong dia semak jumlah pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Untuk seterusnya, alasan yang kedua adalah tak ada keperluan dah. Tak ada keperluan dah. Macam tu. Bila kita jumpa, kita present, tak ada keperluan. Biasanya alasan-alasan ni kalau jumpa ni, biasanya prospek kerja kerajaan, ada kerja swasta yang dah menyediakan semua package takaful. Okey, caranya macam mana? Caranya, kalau kita jumpa prospek tu dah ada plan insurans atau takaful, okey, kita minta dia boleh tak
tuan cik prospek bagi saya peluang untuk review polisi yang sedia ada. Mungkin cik dah lama ambil plan tu, cik tak tahu apa benefitnya. Okay, kita minta review. Jadi tujuan review ni kita tengok benefit-benefitnya. Mungkin dah 10 tahun atau 5 tahun yang lepas, mungkin ada poin-poin yang kita boleh cadangkan untuk upgrade dengan plan kita. Kita boleh cadangkan plan lain pada company kita, okey, untuk melengkapi polisi sedia ada. Okey, ataupun jika dia kerjaan memang dia kerjaan dah ada benefit apa semua kan, kita boleh tekankan mengenai manfaat hibah tunai untuk keluarga. Sebab seorang pekerja kerajaan, jika berlaku kematian, tak semesti pencen tu akan dapat banyak, dan pencen akan dapat separuh, itu pun dengan syarat-syarat macam-macam. Syarat antaranya syarat dah 20 tahun servis. Itu pun yang dah berpencen jawatan tetap, bukan kontrak. Kontrak tak ada, kontrak EPF saja. Jadi kalaupun jawatan tetap tapi belum disahkan berjawatan pun tak boleh juga. Baru berlaku diri hari ni, bulan depan meninggal aksiden, pun tak, pencen tak dapat, sebab belum disahkan jawatan. Jadi itu sebab kita jumpa pekerja kerajaan tekankan pasal hibah. Tekankan hibah sebab jumlah pencen mereka sikit. Okey, jika jumpa orang yang kerja swasta, kerja swasta memanglah company dia tu sudah menyediakan package untuk diri dan mungkin yang keluarga sekali. Tetapi satu company tu ada limit dia. Limit dia, contoh kalau tiba-tiba performance company tak untung banyak, mungkin company akan potong benefit tu. Ada juga. So kita cadangkan ambil pada individu. Okey. Nombor 2, mungkin orang ni jenis suka berpindah-pindah kerja. Pindah kerja company A ke company B. Company B tu offer tinggi gaji tapi tak offer medical. Jadi kat situ pun kita point kita juga kenapa seorang tu kena ambil plan takaful tu. Sementara tengah sihat. Kalau dah tak sihat, dah tak boleh dah. Okey. Itu poin-poin kita lah. Jika orang bagi alasan tidak keperluan, tak ada cepat sangat lah. Okey, next. Tak nak rushing, tak nak terburu-buru. Okey, ini alasan orang tidak terburu-buru. Okey. Bila kita bagi tahu jumpa orang macam ni, okey, bagi tahu dia musibah risiko tak menunggu kita. Kalau Allah takdirkan musibah tu datang juga. Cuma tugas kita adalah bersedia, kan. Dari segi takaful pula, lagi lama kita tangguh, jumlah sumbangan akan lebih mahal dengan manfaat yang sama. Contoh sekarang umur 30, ambil plan medical dengan hibah contoh RM150 sebulan. Okey, dia tangguhkan 5 tahun, umur 35, contoh dia akan naik jadi RM170. Contoh. Maknanya sebab takaful ni berkaitan dengan umur. Okey.
Jadi satu lagi, bila dia tangguh pun, kita beritahu dia tak ada beza pun. Mencarum sekarang ke, mencarum lagi plan lagi 3 tahun ni ke, sebab risiko tetap ada. Risiko ada di luar. Musibah tak menunggu kita. Umpamakan kita boleh samakan macam ni lah. Makan nasi ada lapar tak sama dengan ambil plan takaful apabila sudah ditimpa musibah. Okey, makan nasi kita lapar, kita kenyang. Tapi kalau takaful dah accident dah ditimpa musibah, abang ambil takaful tak boleh, tak sama. Okey. Untuk untuk terakhir ni, alasan macam ni, ini alasan dia agak keras sikit lah. Biasanya orang yang tak percaya ni, biasanya dia tak percaya nombor satu, ejen tu sendiri. Nombor dua, tak percaya pada plan takaful tu, produk. Nombor tiga tu, syarikat tu. Biasanya dia tak percaya ni sebab dia ada pengalaman buruk sebelum jumpa dengan kita. Okey, macam mana nak menangani bantahan ni? Okey, kalau kita ni sebagai ejen takaful, kita boleh semak keahlian kita di website MTA, Malaysia Takaful Association. Kita boleh masuk website tu, kita masukkan nombor IC kita, kita boleh tunjukkan keahlian kita tu kat depan dia. Sekarang zaman canggih kan, kat iPhone dia semua boleh tunjuk. Okey, nombor satu. Jadi bila kita tunjuk tu, okey, dia dah mula percaya kita sikit kan. Okey, apa mengenai produk pula, macam mana produk. Okey, salah satu nak dapatkan kepercayaan orang, masa kita buat presentation mengenai plan produk tu, kita jangan cerita yang baik je mengenai plan tu. Kita juga kena cerita juga keadaan tertentu, klaim tidak berjaya atau sesuatu perkara tidak dilindungi. Okey, contoh penyakit sedia ada tak cover. Contoh dah ada pengalaman, prospek tu dah ada sakit kecil manis, maaf, tak boleh ambil, contoh. Ataupun contoh customer tu, prospek tu dah pernah accident kaki kiri ada masalah. Kaki kiri maknanya bagi tahu dia yang berkaitan kaki kiri ni tak cover. Okey, dia faham. Jadi bila dia faham, dia akan mula percaya kat kita lah, sebab kita cerita terus terang dengan dia, kita tak selindung apa. Okey, satu lagi cara kita nak dapat trust orang, nak handling objection ni, kita jangan banyak argue prospek. Kita jadi advisor ni, lebih kita banyak jadi pendengar. Bila kita dengar, betul, kita iakan dulu, dan kita bagi info. Bila dia cakap banyak, kita dengar, kita iakan dulu, lepas tu kita counter balik dengan info. InsyaAllah dia akan lebih faham dan kurang untuk membuat banyak bantahan. Bila dia kurang banyak buat bantahan, senanglah kita untuk mendapatkan bisnes tu, dan dia akan sign dengan kita. Jadi saya rasa setakat ni sajalah untuk tajuk handling objection. Harap dengan video pendek ni dapat membantu sedikit sebanyak dalam membuat proses penjualan menangani bantahan. Jadi jumpa anda next video. Semoga berjaya semua. Assalamualaikum.